صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah bersyukur kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama bersua dalam maya dalam menerangkan sedikit banyak berkenaan dengan buli. Zaman ini semakin lama semakin panas sehingga kan keluar dalam beberapa media sosial dan juga termasuklah dalam berita-berita dan menjadikan isu panas di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, semua bersedia ya? Sedia. Ustaz mute, Ustaz. Tak dengar. Okey. Dia keluar. Okey, dah dapat dah.
Okey, okey, dah boleh dengar dah Ustaz. Nampak? Tiba-tiba buat lain. Nampak, nampak. Terima kasih. Okey, kat mana tadi kita Ustaz tadi dah terus dah yang tak dengar. semula bully Okey, bully perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang kumpulan murid supaya dapat suasana yang baru. Ada kumpulan satu kumpulan dia memang memberi target kepada pelajar-pelajar ataupun satu kumpulan pelajar supaya dia boleh ikut keinginan kehendak dia ataupun perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid atau kumpulan murid yang lemah untuk menggertak atau menakut-nakutkan mereka. Okey, pada takrifan ini ada tak berlaku di sekolah kita? Ada tak ada? Tak ada, Ustaz. Saya harap tahun-tahun kebelakangan ataupun tahun-tahun yang ke hadapan perkara macam ni tidak berlaku lah. Sebab kita sama-sama pelajar, sama-sama bersaudara. Kita tengok kau dah makan ke belum? Orang ni dah tak boleh nak buat apa dah. Dia dah menjadi kemurungan. Okey, apa dia implikasi buli? Mangsa buli pendiam, pemalu, rendah diri, takut dan suka bersendirian. Kalau sebelum-sebelum ni ada pelajar-pelajar yang ingin minta pindah sekolah, nak balik tak nak duduk asrama. Bila kita tanya, ada macam-macam laporan. Termasuklah juga apa dia? Takut kena marah kalau tak basuh baju. Takut kena marah kalau tak buat makanan Maggi dan sebagainya. Benda ni lah yang kita tak nak berlaku di sekolah. Yang kedua, mangsa buli mungkin mengambil tindak balas yang serupa atau terhadap murid atau orang lain pada masa sama, pada masa hadapan disebabkan dendam. Ada juga yang beri alasan, saya dulu masa saya tingkatan 1, tingkatan 2, abang-abang buli saya. Dan sekarang waktu saya pula. Waktu saya pula membuli adik-adik. Ada juga yang saya dapat maklumat daripada beberapa mata-mata yang saya pasang di asrama. Mereka beritahu siapa yang melaporkan dia kena pukul, dia kena marah, dia betul ke? Tolong jawab. Betul tidak? Digelarkan sebagai anjing, betul? Tak betul, Ustaz. Okey, yang ketiga. Tak betul. Alhamdulillah, kalau tak betul saya nak dengarnya. Sebab yang saya dapat macam tu lah. Kalau tak betul, alhamdulillah. Yang ketiga, pembuli berkemungkinan terlibat salah satu yang lebih serius pada masa hadapan, termasuklah jenayah seperti mencederakan mangsa yang akhirnya boleh menyebabkan kematian. Alhamdulillah, tahun 2 ni tak berlaku di sekolah kita. Tapi kita jangan ambil perkara yang remeh. Kita bimbang perkara yang akan datang itu berlaku dan kita tak mampu nak menanganinya. Itu yang kita bimbang. Kemudian kita tengok apa dia jenis buli. Jenis buli ni ada 5. Ada 5 perkara jenis buli. Saya minta kalau ada yang apa dia, yang ada nota, tolong salin, tolong catat supaya benda-benda ini menjadi ada dalam ingatan kita. Jadi kalaulah selepas ini kita
terlibat dengan perkara macam ni, kita tahu, oh ini jenis buli fizikal, buli lisan. Jenis buli ada 5. Yang pertama buli fizikal, yang kedua buli lisan, yang ketiga isyarat. Buli isyarat bukan lisan, dia bagi memek muka saja. Yang keempat peras ubud, dan yang kelima memulau. Kita tengok. Allah. Okey, buli. Ini gangguan internet ni. Okey, buli lisan, buli fizikal semua dah tahu. Buli fizikal ini yang bentuk apa dia? Bentuk pukul, tolak, memegang dengan cara yang kasar, dan apa-apa saja bentuk buli fizikal yang boleh mencederakan, boleh menyakitkan, dia dikira sebagai buli fizikal. Okey, kemudian buli isyarat, bukan lisan. Apa dia? Dia jeli lidah. Dia menggunakan bahasa badannya. Orang boleh tahu dia itu sedang melakukan perbuatan buli. Dia jegil, jengkilkan mata, dia angkat mata. Sampai adik-adik merasa takut. Dia menunjukkan isyarat lucah dan lain-lain perbuatan bukan lisan yang seumpamanya. Kemudian buli peras ugut. Apa dia? Minta duit secara paksa, memaksa membuat kerja rumah. Ini ada ni. Minta duit mungkin tak ada lah. Tapi kalau minta suruh basuh baju, suruh buat air, itu berlaku pada tahun lepas. Suruh bawa makanan naik atas juga berlaku pada tahun lepas. Dan kita tak nak perkara ini berlaku lagi. Satu masuk, jadi saya harap tidaklah berlaku benda ni. Meminta barang secara paksa, memaksa menjelaskan bayaran, ini mungkin tak adalah. Mengugut supaya merahsiakan perbuatan salah laku dan seumpamanya, memaksa laku menjadi orang suruh. Ini tak nak. Dan lain-lain perbuatan yang seumpamanya. Buli memulau. Apa dia buli memulau? Mangsa buli tidak dimasukkan ke dalam kumpulan. Dia pulau dia. Mangsa buli tak diberikan kemudahan sepatutnya. Mangsa buli tidak diberikan kerjasama. Pembuli tidak suka murid yang ikut skema. Kalau ada dalam hati kita benda-benda macam ni, maka itu sebenarnya kita dah termasuk dalam perbuatan-perbuatan buli. Apa dia faktor-faktor buli? Keluarga, sekolah, individu, media massa dan persekitaran. Okey. Setakat ini boleh faham tak apa yang saya terangkan? Boleh, Ustaz. Faham? Boleh. Boleh. Bahasa nak cepat ni sebab masa pun 8:44, tinggal lagi lebih kurang dalam 10 minit saja lagi. Kalau boleh saya cuba nak tambahkan awal. Ini sebagai taklimat awal dan taklimat ringkas supaya kita semua dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan buli. Di samping itu, siapa yang dah tulis, belum tulis nama, sila tulis nama pada ruangan komen untuk saya rekodkan kehadiran anda semua. Okay, kita teruskan. Tindakan dan hukuman. Tindakan dan hukuman. Tindakan inilah yang kita buat pada beberapa tahun lepas. Ada tahun lepas seorang pelajar tingkatan 4 memukul pelajar tingkatan 3 dengan menggunakan kayu baseball di kepala.
dan tindakan telah diambil, kita panggil mak ayah dia dan nasihatkan pindah, dan alhamdulillah pelajar tersebut pun dah pindah sekolah. Kalau tak pindah, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Apa dia tindakan yang perlu dibuat bila berhadapan kes buli? Apa yang akan kena? Kalau kamu semua terlibat dengan perbuatan buli, apa yang akan kamu kena? Yang pertama, tengok, akan diberikan surat amaran. Surat amaran ni, kalaulah buli-buli itu yang tidak mencederakan. Buli itu yang lebih pada buli lisan. Buli itu lebih pada buli isyarat ataupun buli memulau. Tetapi kalaulah kamu terlibat dengan perbuatan buli fizikal yang boleh mendatangkan kecederaan, apatah lagi kalau kecederaan tersebut merupakan kecederaan yang serius, maka surat amaran ini kita akan keluarkan bersama-sama dengan sama ada rotan ataupun gantung sekolah ataupun buang sekolah, bergantung kepada kes. Kalau kes ini dah sampai ke biarkan dulu, kita serahkan terus kepada polis. Tapi sampai step by step kepada kita, kalau kes yang boleh ringan saja kita bagi surat amaran. Kalau berulang lagi, kita akan yang pertama 2 kali, sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Kalau benda tu nampak serius, kita akan gantung sekolah tidak melebihi 14 hari. Kalau benda tu memang betul-betul serius yang boleh menyebabkan kematian, kemungkinan untuk dibuang sekolah adalah besar. Itu belum dengan saman, pusat pemulihan, penjara. Saman apa dia? Apabila pelaku disaman oleh mangsa, oleh keluarga mangsa, maka berlakulah proses mahkamah. Kat sinilah kalau kata disabitkan kesalahan, kalau bawah umur, mungkin ada yang dihantar ke pusat pemulihan, mungkin yang dihantar ke jubana, kalau terlebih umur akan dihantar ke penjara. Kesan kepada mangsa apa dia? Trauma, kecacatan kekal dan kematian. Ini yang kita tak nak. Kita tak nak perkara macam inilah yang berlaku. Saya harap benda ni tak berlakulah di sekolah kita. Kalau tidak pasal-pasal sekolah kita popular masuk dalam TV. Tengok gambar. Gambar. Buli ni tak semestinya hanya lelaki saja. Perempuan pun boleh juga terlibat menjadi pelaku. Seorang pembuli, seorang gangster. Bukan hanya lelaki saja. Tengok 10 pelajar MRSN dah naik nama. Mangsa buli menang saman RM616,634.20 ke atas penyerang, guru dan kerajaan. Kaki buli digantung sekolah 6 bulan. Pelajar perempuan dibantai separuh mati di sekolah. Selalunya kalau pelajar perempuan ni, siapa yang buli dia? Yang perempuan jugalah. Kemudian pelajar putus urat saraf dihentak senior. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita rasa kita pukulnya kecil je, sikit saja. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Sebenarnya kita pukul itu memberikan kecederaan yang serius, yang berkekalan sampai menjadi cacat. Dan kita akan menanggung dosa. Selama mana dia menanggung derita sebagai seorang cacat, selama itulah kita menanggung dosanya. Menanggung dosa sebab perbuatan kita tu.
pecah organ dalaman. Sedangkan jika ahli keluarga di mangsa buli. Jadi apa yang boleh dilakukan untuk menghentikan buli? Elakkan menjadi penonton. Jangan asrama ada kena pukul, kena suruh, tengok aja. Jangan ikut orang ramai. Jangan ketahui itu dah dibuli. Jangan bebaskan diri dengan cara elakkan buli cyber untuk menyakiti seseorang keluar daripada buli dan pergi dapatkan bantuan. Aktif mengelak buli, berkeyakinan diri, bina kekuatan diri, cuba abaikan pembuli, percaya kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, kita nak tengok. Kalau boleh kita tak naklah. Kalau boleh kita tak nak sekolah kita ini menjadi popular sebagaimana sekolah-sekolah yang telah berlaku. Kita tengok ya. MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Ketua Polis Perak Datuk Mio Faridal Latrash Wahid berkata, tak nampak skrin. Okey, kejap. berlaku di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Ketua Polis Perak Datuk Mio Faridal, seorang pelajar berusia 15 tahun dan 3 orang berusia 13 tahun itu ditahan ketika hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar. Katanya ia menjadikan keseluruhan tangkapan seramai 10 orang setakat ini selepas 6 semalam. 6 daripada mereka dibebaskan petang tadi manakala 4 lagi. Okey. Kita nak ke sekolah kita popular macam ni? Tak nak. Tak nak. Jadi kalau tak nak sekolah kita popular sebab perkara-perkara yang negatif. Kalau boleh kita nak sekolah kita popular dengan kecemerlangan, dengan kehebatan, dengan menaikkan nama-nama yang mengharumkan nama sekolah. Itu yang kita nak. Kita tak nak nama-nama sekolah kita SMK Agama Kuala Lumpur terlibat dengan kes buli. Yang tu kita tak nak. Jadi saya harap semua pelajar jauhilah diri daripada perbuatan buli. Dan kalau kamu semua ni termasuk dalam mangsa buli, step-step yang tadi saya dah sebutkan tadi, elakkan diri, dapatkan bantuan, jangan duduk bersama-sama, yakin pada diri sendiri. Jangan laporan, dapat maklumat kat saya, kamu akan dijaga insya-Allah. Sampailah kes ini selesai. Jadi jangan takut untuk membuat laporan. Okey, saya ada masa 2 minit saja lagi. Ada sesiapa nak tanya apa-apa? Ada. Tak ada. Okey, semua dah faham tak? Faham. Okey, kalau faham alhamdulillah. Jadi saya rasa cukuplah setakat saja taklimat ringkas penerangan awal berkenaan dengan buli. Jadi kalau apa-apa yang tak faham boleh PM saya, boleh tanya saya. Saya akan bagi tahu yang detail lagi saya personal insya-Allah. Yang penting kalau semua dapat ingat, dapat memahaminya dengan baik apakah yang dimaksudkan dengan buli. Jadi cukuplah setakat itu saja pada kali ini. Semoga kita semua dapat manfaat dan jaga diri kita. Kita jaga kita jaga kawan, kita jaga keluarga, kita jaga sekolah dan kita jaga agama Islam. Cukuplah sekadar saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nama semua dah tulis pada orang komen. Terima kasih Ustaz. Okey.